بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung pembicaraan kita berkenaan iman dan Islam. Iman, Islam dan dua kalimah syahadah. Iman dan Islam itu adalah tersimpul juga di dalam dua kalimah syahadah. Dan sesungguhnya semua amalan iman dan Islam itu adalah untuk mentahqiqkan, untuk menyatakan dua kalimah syahadah di dalam hati seseorang Muslim dan menjadi permulaan dan penyudahnya. Sebagai pernyataan Islam dan iman itu ialah dengan mengucap dua kalimah syahadah. Iman yang sebenar letak dalam hati manusia. Adapun Islam dizahirkan. Semuanya berkait dengan kepercayaan yang disimpulkan, yang diikat dengan kuat dan kemas. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Maka sesiapa yang mengkufurkan taghut, yakni yang lain daripada Allah, yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Allah, percaya pada Allah sahaja, maka sesungguhnya dia telah membuat satu simpulan yang teguh dan kuat yang tak boleh dirombak sekali-kali. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Iaitulah la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Illallah, mengisbatkan Allah sahaja. Tak ada yang lain. Oleh kerana hati manusia, kita tak boleh tengok, tak nampak. Yang tahunya Allah Ta'ala. Bagi membuktikan kepada kita, maka seseorang itu hendaklah mengucap dua kalimah syahadah. Ataupun yang mempunyai maksudnya. Cukup bagi kita menganggap dia beriman dan Islam. Kalau dia mati, diurus jenazahnya sebagai seorang Islam. Saudara kita. Masalah hati dia, serah pada Allah Ta'ala. Oleh kerana kalimat tauhid ini sangat penting. Menjadi permulaan kehidupan manusia dan penyudahnya. Maka dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain, disunatkan azan dan iqamah pada telinga kanak-kanak yang dilahirkan. Apa hikmahnya? Budak kecil reti apa? Faham apa? Kerana dalam azan dan iqamah itu terkandung kalimat tauhid yang sangat besar makna dan artinya. Walaupun ada ulama hadis kata ini hadis dhaif. Walaupun dhaif, diamalkan oleh as-salafus salih, oleh kalangan ulama-ulama zaman dahulu, termasuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang alim,
yang mujtahid mengamalkan azan di telinga kanak-kanak yang dilahirkan. Ada ulama mengatakan selepas dilahirkan. Ada ulama mengatakan selepas 7 hari. Itu perkara khilafiyah. Buatlah masa mana-mana pun. Yang penting untuk mendapat berkat dengan 2 kalimah syahadah. Untuk jauhkan dia daripada hasutan syaitan dan iblis. Kalimah tauhid diucapkan pada awal dilahirkan, pada kanak-kanak yang dilahirkan, dan diucapkan pada akhir. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar orang yang nak mati dengan la ilaha illallah. Kerana Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, nescaya dia masuk syurga. Maksudnya bila kata ajar la ilaha illallah, dia mengucap cukup, jangan ulang lagi. Kecuali dia bercakap benda lain pula, kita ulang, suruh kata balik. Kalau tak bercakap benda lain, cukup itu saja. Di akhir kalamnya la ilaha illallah. Setengah orang kita ni sambung. Jadi cukup. Bila dia ucap, dia ikut kita ucap, ataupun isyarat dia tak boleh bercakap. Maka cukup. Kalau isyarat tu kita ulanglah supaya dia ingat semua. Kalau dia berucap, teruskan. Biar. Kecuali dia ada bercakap benda lain. Kita ulang supaya dia mengucap. Akhir kalam dia la ilaha illallah. Dan Allah ni sangat besar maknanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal yang menjadi utusan Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Bila Nabi nak hantar Muaz bin Jabal ke negeri Yaman untuk membantu Abu Musa al-Ash'ari yang jadi gubernur. Muaz seorang sahabat yang alim, termasuk kalangan ulama us-sahabah, ulama sahabat. Nabi kata Muaz bin Jabal yang dihantar ke Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa in ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa in ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalik tak sambung tu inhum fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, sesungguhnya kamu, wahai Muaz, akan menemui kalangan ahli kitab. Di Yaman ada ahli kitab, Yahudi dan Kristian. Maka ajaklah mereka kepada pengakuan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku, yang Muhammad Rasulullah. Suruh dia mengucap dulu. Maka mereka, kalau mereka patuh, beritahu kepada mereka bahawa Allah mewajibkan kepada mereka 5 sembahyang pada tiap-tiap hari dan malam. Kalau mereka patuh, beritahu kepada mereka bahawa Allah mewajibkan zakat harta yang diambil daripada orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang berhajat. Kepada harta itu, maka kalau patuh, jauhilah daripada mencoba harta benda mereka, dan takutlah kamu akan doa orang yang terkena zalim. Sesungguhnya tidak ada hijab, tak ada dinding di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memiliki makna yang sangat menarik. Yang pertama, nak masuk Islam kena mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama, kena mengucap 2 kalimah syahadah. Mengaku tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Sebut dalam bahasa Arab, kemudian terjemah. Kalau dia tak mampu bahasa Arab, terjemah.
biar dia sebut. Hadis ini juga mengatakan uslub dakwah, cara berdakwah. Jangan ropoh kita dakwah orang ni. Mula-mula ajak dia mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, malak-malak barulah beritahu kepada mereka, orang yang mengucap tu Allah Ta'ala mewajibkan kepada kamu sembahyang 5 waktu tiap-tiap hari dan malam. Sembahyang 5 waktu. Setelah dia buat, kata Nabi, dia buat sembahyang 5 waktu, beritahu kepada mereka Allah Ta'ala mewajibkan zakat. Kalau dia berada, dia seorang yang kaya, dia ambil daripada harta orang yang kaya sedikit saja untuk diberi kepada mereka yang berhajat, yang berhak. Kalau mereka patuh beri zakat, kata Nabi, jangan ambil ikut suka zakat tu. Nak ambil kambing dia, jangan kita nak ni, jangan. Biar dia yang beri suka pada kita. Dia nak beri hak gemuk ke, hak kuruh ke, hak besar ke, hak padan ke, ikut. Jangan paksa dia. Beri ambil ni, tak boleh. Jangan paksa. Ikut dia nak suruh. Hak mana-mana harta dia. Takut doa orang yang kena zalim. Nabi kata, kerana doa kena zalim ni Allah Ta'ala terima, berkenan. Tak ada hijab, tak ada dinding dengan Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala tak tunang selalu, jaga orang zalim kena bila-bila masa. Jangan zalim. Ini uslub, cara berdakwah. Ajak mengucap, lepas tu beritahu. Setelah dia mengucap, beritahu sembahyang 5 waktu. Jangan jaga kena sunat lepas ni. Wayak dah. Tak ada apa-apa, wayak dah. Sunat lalu. Ni tak kena uslub dakwah tu. Tak kena. Tanya pula, masuk Islam atau apa, nak nikah ke? Ini semua kacau dekat ni. Ini bukan cara nak menarik orang pada Islam. Ini tak betul. Kata ke dia macam-macam pula. Ini tak betul. Bila orang nak masuk Islam, terus ajak dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan panjang lagi. Jangan duk main benda-benda lain. Jangan. Jangan sebut benda lain. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, malak-malak beritahu sembahyang 5 waktu. Jangan royak sembahyang 5 waktu, sembahyang tahajud, sembahyang tarawih, royak lalu. Sembahyang 5 waktu dah apa nak lekat, royak dah sembahyang tahajud satu macam ni. Setak-setaknya tu lalu. Jangan. Beritahu ringan dulu, sembahyang 5 waktu. Kalau dia tak erti baca, ikut. Mazhab Syafi'i wajib kena baca Fatihah. Mazhab lain tak wajib, dengar imam saja cukup. Ikut. Pakat mazhab lain. Tak boleh kena mazhab Syafi'i. Tak boleh. Tak boleh. Imam Malik tok guru Imam Syafi'i. Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, mazhab Hanafi, tok guru Imam Syafi'i. Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i. Pandangan dia lain. Ni doa Syafi'i kata gini, tak boleh. Kalau orang hak kuat dah tak apalah. Orang baru masuk Islam, tak salah duduk tekan-tekan. Bersunat ni pun, mazhab Syafi'i kata wajib. Ada mazhab kata tak wajib sunat. Ini benda-benda khilaf. Kita kena sedar. Ada mazhab lain kata itu termasuk dalam benda dalam. Syafi'i kata tak, wajib kena sunat. Tak apalah nak pakai. Memanglah maulid sunat pada tak bersunat. Tak dinafikan. Tetapi pada orang baru masuk Islam, jangan paksa benda tu lagi. Jangan dulu. Umar bin Aziz, dia seorang khalifah yang mujtahid. Dia khalifah, ketua negara, tapi yang alim, ijtihad. Dia dulu pada Imam Syafi'i lagi, dulu pada Imam Malik lagi. Umar bin Aziz ni berguru dengan ulama-ulama tabi'in, alim. Masa dia jadi khalifah, orang ramai masuk Islam. Ramai masuk Islam. Dia tulis, ada seorang gubernur dia, satu daerah tu tulis surat ke dia. Wahai Amirul Mukminin, orang ramai masuk Islam ni. Ramai masuk Islam. Bila orang ramai masuk Islam, cukai kurang. Dia orang kafir kena bayar cukai. Orang Islam beri zakat. Bila orang kafir banyak masuk Islam, cukai tanah kharak pun tak ada.
cukai jizyah pun tak ada, cukai usul perdagangan pun tak ada. Adanya zakat je. Jadi kurang harta negara. Saya nak wajibkan bersunat. Kata gubernur ni. Nak wajib bersunat. Berarti terus balas surat dia. Min Umar bin Aziz Amirul Mukminin kepada gubernur dia. Inna Allah ba'atha Muhammadan da'iyan wa lam yab'athu khatinan. Kata Umar bin Aziz. Allah Ta'ala mengutuhkan Muhammad untuk mengajak manusia kepada Islam, berdakwah. Allah Ta'ala tak utuh Muhammad jadi Tok Mudin. Itu surat Umar Aziz kepada gubernur dia. Jadi, mu jangan ke sangat ke ini. Terkenal surat tu. Dan ada lain-lain lagi Umar Aziz. Jadi, ajak orang masuk Islam dulu. Dia nak sunat, pujuklah. Tapi ikuti dengan zakat kalau dia kaya. Kalau dia miskin, jangan paksa, tak boleh. Itu cara. Uslub dakwah. Ini cara berdakwah yang Nabi ajar. Dalam hadis yang lain, lama hadarat Aba Talib bin al-wafah, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawajada 'indahu Aba Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha 'inda Allah. Faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Talib, ya Aba Talib, bukan Abi Talib, ya Aba Talib, nahunya kena Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallam yu'riduha alaihi wa yu'idani alaihi tilka al-maqalata hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum wa aba an yaqul la ilaha illallah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, manakala Abu Talib hampir mati, nazak, datang kepadanya Rasulullah SAW, tiba-tiba didapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berada di sisi Abu Talib. Abu Talib ini salah seorang pembesar Mekah. Orang besar Mekah. Orang tua yang dihormati. Masa Abu Talib nazak, Abu Jahal ada sama, Abdullah bin Umayyah ada sama. Dan Nabi ada. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai bapa saudaraku, katakanlah bahawa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Iaitu kalimah yang membolehkan aku menjadi saksi untukmu di sisi Allah. Nabi ajar mengucap. Wahai bapa saudara, katalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan aku jadi saksi kepada Allah. Bahawa masuk Islam, mengucap dari Allah. Maka berkata pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, wahai Abu Talib, adakah kamu meninggalkan agama Abdul Muttalib? Abu Jahal pergi ganggu. Mu nak tinggal agama tok kimu Datuk Abdul Muttalib? Nak tinggal? Salam terus mengucapkan syahadah kepadanya, dan kedua-dua orang itu mengulangi juga cakapnya. Sehingga akhirnya Abu Talib mengaku tetap berpegang dengan agama Abu Talib dan tidak mahu berkata la ilaha illallah. Nabi kata, aku ikut agama Abu Talib. Ini mengikut pendapat Ahli Sunnah. Jumhur mengatakan Abu Talib tak masuk Islam kerana dia tak mengucap. Ini ulama Ahli Sunnah, termasuklah mazhab Wahabi, sebagian Asy'ariyah dan Maturidiyah kata begitu. Ada yang mengikut pendapat ulama Ahlul Bait, ulama Syiah, mazhab Imamiyah, mazhab Zaidiyah, dan sebahagian daripada ulama Ahli Sunnah. Ada ulama mengatakan di antaranya Syekh Muhammad Abu Zuhrah, seorang ulama Mesir, alim Mesir yang terkenal, Syekh Abu Zuhrah, mentarjihkan bahawa Abu Talib beriman juga dengan bukti pendiriannya yang tegas mempertahankan Rasulullah SAW. Kerana Abu Talib mempertahankan Nabi. Pertahankan Nabi. Sanggup berperang mempertahankan Nabi. Ini apa makna ni? Maknanya dia sayang ke anak saudara dia, menyatakan bahawa ajaran anak saudara dia itu betul. Ini. Walaupun dia tak sebut la ilaha illallah. Ini pendapat Syekh Abu Zuhrah dan beberapa ulama Ahli Sunnah dan ulama Ahlul Bait, termasuk Abbas radhiyallahu anhuma.
Iaitulah adik-beradik Abu Talib. Dia ikut agama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni agama apa? Agama Ibrahim AS. Bukan Nabi Ibrahim. Agama Ibrahim makna la ilaha illallah jugalah. Itu maknanya. Jadi pendapat ini sangat kuat hujahnya. Pendapat mengatakan Abu Talib tak Islam tu pendapat yang dhaif, yang lemah. Pendapat yang kuatnya Abu Talib percaya pada Nabi, mempertahankan Nabi. Dia jaga sungguh Nabi sejak kecil sampai kepada Nabi jadi Rasul. Bila orang kafir datang berjumpa dengan Nabi, tawar pada Nabi macam-macam, Nabi tolak. Suruh Abu Talib pujuk. Pujuk anak dara dia Muhammad ni. Terima tuntutan. Lalu Abu Talib panggil Nabi, Nabi datang. Lalu Nabi kata, demi Allah, kalau dia letakkan matahari di kananku, bulan di kiriku, jangan kena beri dunia pada aku, tambah matahari dengan bulan. Supaya aku meninggalkan urusan Islam, aku tak akan tinggal. Walaupun aku mati, kata Nabi. Abu Talib kata, ikut sukamu lah. Aku tetap mempertahankanmu, kata Abu Talib. Lalu Abu Talib panggil keluarga dia, anak-beranak dia, sanggup berperang sekiranya Nabi diganggu. Sanggup berperang kalau Nabi diganggu. Ini kedudukan Abu Talib. Ini menandakan Abu Talib mempertahankan anak saudara dia. Bahkan satu peristiwa yang sangat sedih, iaitulah Fatimah binti Asad, isteri Abu Talib ni, jaga anak saudara dia, jaga Nabi masa kecil. Dan dia berhijrah dengan Nabi di Madinah. Berhijrah bila Nabi wafat. Bila Fatimah binti Asad wafat. Fatimah ni ialah ibu Sayyidina Ali, mak saudara. Yang jaga Nabi masa Nabi kecil. Jaga. Fatimah binti Asad mati. Nabi masuk dalam kubur dia. Nabi masuk dalam kubur. Dan Nabi menangis dalam kubur itu. Nabi mengiring dalam kubur, menggosok dia lahat dengan tangan. Gosok dengan tangan. Kemudian letak mak saudara dia ni dalam liang lahat, dalam keadaan menangis. Bila dia naik, Sayyidina Umar tanya, "Bapa Rasulullah buat begini?" Rasulullah begini. Kata Nabi, dia mak aku, jaga aku. Pada masa ayah aku mati, mak aku mati. Tahukah kamu 70,000 malaikat menyembahyangkan jenazahnya? Nabi kata 70 malaikat menyembahyangkan jenazah Fatimah binti Asad kerana jasa dia menjaga Nabi SAW. Ini dia. Jadi pendapat yang sangat kuat, keluarga Abdul Muttalib mempertahankan Nabi sehingga sanggup berperang. Ini kena. Jadi pendapat kata Abu Talib ni mati kafir, pendapat ni lemah. Walaupun masyhur dalam banyak-banyak kitab. Tetapi kita tengok dalam sirah Nabawiyah, perjalanannya Abu Talib ni mempertahankan anak saudara dia sampai akhir sehingga dia mati. Bila Abu Talib mati, barulah orang kafir berani nak buat apa pada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah penduduk Madinah menerima Islam dengan pengertian yang sempurna, Baginda SAW tetap meneruskan kewajipan berjihad yang lebih mencabar. Tugas berjihad berterusan walaupun Rasulullah SAW telah wafat. Inilah yang dilangsungkan oleh para khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum. Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi menegakkan kerajaan Islam dan berjihad. Orang nak serang Madinah lawan sehingga sahabat-sahabat mati syahid. Ramai mati syahid. Mempertahankan Madinah. Tak tunduk walaupun musuh yang lebih besar. Bila Nabi wafat, Khulafa' Rasyidin sambung perjuangan itu. Menandakan betapa besarnya kewajipan menegakkan sebuah kerajaan Islam dan mempertahankan kerajaan Islam.
perjuangan dalam menegakkan sebuah pemerintahan Islam akan menghadapi beberapa peringkat cabaran. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis. Sebuah hadis Nabi bersabda dalam khutbah, dalam ucapan. Hadisnya berbunyi, "Takunun nubuwwatu fikum ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhaj an-nubuwah, fatakunu ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa Allahu an yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'addan fayakunu ma syaa Allahu an yakun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu mulkan jabriyatan fatakunu ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Wasakata. Hadis tersebut riwayatnya. Maksudnya kenabian nubuwah itu ditegakkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia kehendaki. Kemudian diikuti oleh pemerintahan khilafah yang mengikut jejak kenabian atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengangkatnya atas kehendaknya. Kemudian ada kekuasaan menggigit raja yang zalim atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kekuasaan diktator, raja yang ganas atas kehendaknya, kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya. Kemudian akhirnya kembali semula khilafah atas manhaj perjalanan kenabian. Lepas tu Nabi diam. Khutbah ini menunjukkan perkembangan yang berlaku dalam sejarah umat Islam. Mula-mula Nabi wafat. Lepas Nabi wafat, naik para khalifah yang ikut ajaran Nabi. Lepas tu hilang khalifah ikut ajaran Nabi. Naik raja yang zalim. Raja yang zalim. Islam masih ada, tapi perangannya zalim. Kemudian hilang. Kemudian naik raja yang mengganas, yang menggigit, mamah, diktator. Kemudian hilang. Kemudian naik balik kerajaan Islam yang ikut dasar Nabi. Ada ulama kata ini kelahiran Imam Mahdi di akhir zaman. Wallahu a'lam. Ini akhir zaman. Nabi diam. Lepas pada itu. Ini berlaku dalam sejarah. Perkara yang disebut dalam hadis di atas benar-benar berlaku apabila Islam mencapai kejayaan ketika hayat Rasulullah SAW. Kemudian ditegakkan pula pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, pemimpin generasi awal, hasil daripada tarbiyah nabawiyah, pendidikan Nabi. Ini betul-betul berlaku. Nabi wafat, naik Khulafa' Ar-Rasyidin, ikut ajaran Nabi. Sahabat-sahabat masih ada lagi. Pada zaman berikutnya tertegak pula pemerintahan sistem beraja yang masih beramal dengan Islam, walaupun kadang-kadang berlakunya kezaliman. Akhirnya umat Islam kehilangan negara setelah mereka dijajah oleh penjajah asing. Habis khilafah, naik pemerintahan beraja. Beraja ni tak jadi salah dalam Islam, kerana disebut dalam Quran. Nabi Daud adalah khalifah. Nabi Sulaiman adalah raja. Zulkarnain adalah raja. Nabi Daud memerintah secara khilafah, dipilih bukan keturunan raja. Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud, dipilih sistem beraja. Memerintah ikut wahyu, adil. Kemudian Zulkarnain disebut dalam Quran Suratul Kahfi, seorang raja yang beriman, yang adil, tak jadi salah pemerintahan beraja. Tetapi di sana ada raja-raja yang zalim. Zaman Islam ada khalifah-khalifah, raja-raja yang adil. Ada raja-raja yang zalim. Di masa itu walaupun dia zalim,
syariat Islam dilaksanakan. Syariat Islam tak tinggal. Ada raja tu buat maksiat, buat dosa macam-macam dosanya, dosa besar. Tapi syariat Islam berjalan. Masih berjalan, tak tinggal syariat, hukum Islam dilaksanakan. Ini perkara tu. Kemudian hilang pemerintahan Islam. Naik pemerintahan yang menggigit, yang memamah orang Islam. Zaman penjajahan yang kita rasa. Orang Islam ditakluk oleh penjajah. Tak ada kuasa langsung. Dia mamah, digigit, dipecah orang Islam ni. Tak ada kuasa, tinggal sembahyang, puasa haji je. Tak ada kuasa orang Islam. Dalam keadaan yang sangat lemah. Ini berlaku zaman kita. Zaman pemerintahan Islam jatuh. Negeri Islam dipecah-pecah, diperintah. Berlaku zaliman. Walaupun penjajah asing sudah meninggalkan tanah jajahan, umat Islam terus dimamah oleh kezaliman sistem penjajahan. Umat Islam berada di bawah belenggu penjajahan pemikiran. Walaupun begitu, masa depan bagi Islam yang adil untuk semua akan kembali semula memerintah masyarakat. Hadis ini menggambarkan walaupun orang Islam dijajah, selepas penjajah balik, penjajah anak negeri pula ikut ajaran penjajah juga. Kena mamah, kena tindas, kena bunuh. Kezaliman berlaku nak laksanakan syariat, tak boleh. Tapi Nabi berjanji Islam akan menang pada akhirnya. Ini. Di mana kita saksikan di zaman kita, dua blok timur dan barat yang menjajah. Blok barat ialah Eropah, negara-negara Eropah yang menjajah orang Islam. Blok timur negara komunis menjajah orang Islam. Dalam tahun 80-an, komunis hancur. Hancur komunis, jatuh. Soviet Union berkecai. Sehingga China meninggalkan ajaran komunis. Bawa ajaran baru, termasuk Cuba, termasuk Vietnam, termasuk negara komunis, meminda ajaran mereka. Dan seorang tokoh ilmuwan barat, Profesor Francis Fukuyama, membuat andaian bahawa yang akan tinggal dalam dunia hanya demokrasi liberal barat. Tak ada lagi. Tamadun dahulu, tamadun Parsi, tamadun Rom, China dan India sudah hilang. Komunis sudah hilang. Yang ada ialah tamadun barat yang dikuasai oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, yang menguasai dunia pada hari ini. Ini yang akan kekal penghujung dunia, kata Profesor Francis Fukuyama. Ini kata dia. Orang kafir kata. Tapi Nabi kata ada zaman lagi untuk Islam. Kita saksikan berlaku semula kebangkitan Islam. Dakwah Islam berkembang, termasuk di Amerika, termasuk di Eropah. Orang Islam masuk ke negeri-negeri ini. Walaupun tak ada kerajaan, tapi agama Islam berkembang. Ada padri yang masuk Islam. Pengembang agama Kristian yang masuk Islam. Kaji-kaji nak lawan Islam, jadi masuk Islam. Menandakan Islam tidak mati. Apa yang berlaku negara barat, runtuh, merudum. Keluarga rosak. Kehidupan rosak, jadi binatang. Laki puang boleh kahwin sama sendiri, jadi binatang. Jadi rosak, punah rana. Anak tinggal ibu bapa tak boleh dia anak. Berkawan dengan anjing. Ini yang berlaku dengan barat pada hari ini. Berlaku kacau bila bunuh budak-budak sekolah, tembok. Kita baca berita di Amerika, berita rasa nak lepas-lepas ke tembok budak-budak. Ini kehancuran tamadun barat yang sedang kita saksikan. Menandakan bahawa tamadun barat akan runtuh. Islam masih kekal lagi. Bila Islam menang, itu dalam ilmu Allah. Kita orang Islam mesti yakin. Sekularisme ialah pahaman sesat yang memisahkan politik daripada agama Islam. Merupakan suatu ajaran salah yang diwarisi semenjak zaman penjajahan, bukan Islam. Apabila khilafah Utsmaniyah mengalami kejatuhan, mereka menakluk dan memerintah tanah air umat Islam. Di mana walaupun khilafah Islam dijatuhkan, dengan jatuh kerajaan Utsmaniyah, dengan sebab kelemahan-kelemahannya sendiri, dengan sebab kejahilan umat Islam di dalam masalah agama mereka,
Kerana kebanyakan orang Islam ni mengaji bab ibadat, tak mengaji bab politik, tak mengaji bab ekonomi, tak mengaji bab hal-hal lain. Mengaji bab tu saja je, duduk gonyeh tu je lah. Hukum Islam yang lain mereka tinggal. Sehingga jatuh kerajaan Islam. Jatuh kerajaan Islam, tapi Quran dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan sebut dalam Quran. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Quran dan kami yang memeliharanya. Tuhan memelihara Quran. Quran dipelihara oleh Allah. Ilmu Quran tak mati, ilmu Quran hidup. Sehingga orang Islam mengaji Quran, mana tak tahu mengaji semacam. Apa? Makna tak tahu mengaji semacam. Tajwid salah, baca semacam. Tak berani. Nabi sebut dalam hadis, orang yang baca Quran dalam keadaan tergagak-gagak, dalam keadaan sangat payah, dia beri 2 pahala. Pahala baca Quran, pahala payah baca Quran. Dan orang yang baca Quran dalam lancar yang baik bersama malaikat yang hampir dengan Allah. Ini ada kelebihan. Semua ada kelebihan. Dia pelihara. Walaupun duk balah qari, ini balah bak hukum, bak farang, balah. Setengah tu orang ni tak erti baca dah waktu imam. Orang ni kata tu ada waktu imam. Ini benda-benda yang bukan kemas sangat. Benda yang longgar. Kata kita sembahyang jemaah, sudah. Ada ulama kata begitu. Setengah kita kata kalau tu imam tu tak khari, tak sah sembahyang. Sampai begitu benar. Ini puak-puak yang kerah. Memang ada dalam kitab belaka ni. Tetapi tak tinggal sembahyang. Tak tinggal sembahyang. Ini Islam masih dipelihara. Menandakan Islam tak boleh dimatikan. Walaupun politiknya, ekonominya, hal-hal lain orang Islam tak tahu, tapi ilmu ada dalam Quran, dipelihara. Dan masih ada orang belajar. Belajar di pondok-pondok, belajar universiti, belajar dengan kitab-kitab yang masih ada, kitab kuning, kitab baru. Masih ada orang mengarang. Dipelihara oleh Allah, Islam tetap dipelihara. Jadi apa yang Nabi janji, Islam dipelihara, itu betul-betul berlaku. Islam ni cahaya Allah. Macam bulan, macam matahari. Allah Ta'ala cipta. Tak ada kuasa dunia yang boleh cabut bulan, cabut matahari. Lagi Allah Ta'ala tetapkan, dok kiamat, tetap ada. Tak ada kuasa dunia. Begitulah cahaya Islam ni, tak ada siapa yang boleh padamkan. Tetap ada cahaya Islam ni. Walaupun orang Islam dalam keadaan berselerok, tapi Islam dipelihara oleh Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a. Wa sayajzi Allahu asy-syakirin. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah sesiapa yang berpaling tadah menjadi kafir,
maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah yang tidak ada bandingannya itu. Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, iaitu satu ketetapan ajal yang tertentu masanya, yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dengan yang demikian, sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu. Dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu. Dan kami pula akan memberi balasan pahala pada orang-orang yang bersyukur. Dan beberapa banyak daripada nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah. Maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka perjalanan Allah. Dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan semasa perjuangan selain daripada berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Oleh itu Allah memberikan kepada mereka pahala dunia kemenangan dan nama yang harum, dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya, nikmat syurga yang tidak ada bandingannya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini masih lagi menceritakan tentang peperangan Uhud. Apabila para sahabat yang engkar arahan Nabi supaya mengawal bukit yang penting kerana turun memungut harta rampasan perang yang tinggalkan oleh musuh, menyebabkan kedudukan mereka diambil oleh musuh, dan tentera Islam dalam keadaan terkepung. Sahabat-sahabat terpaksa mempertahankan Nabi SAW. Dengan jasad-jasad mereka dijadikan benteng perisai untuk menghalang senjata-senjata sapa ke Nabi. Menadah jasad. Ada yang gugur syahid. Dan memang sahabat-sahabat Nabi ini berebut nak mati syahid. Disebut dalam ayat yang dahulu, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Tuhan kata, aku tahu kamu bercita-cita untuk mati di medan perjuangan, dan kamu lihat sendiri rakan-rakanmu mati yang gugur syahid. Sebab mereka berebut nak mati ini kerana mereka percaya mati syahid sangat besar fadilatnya. Sebaik saja gugur, mengalir darah, dosa diampun oleh Allah. Diampun Allah. Dan boleh beri syafaat 70 orang keluarga yang masuk neraka pada hari kiamat. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Menyebabkan mereka berebut untuk mati syahid. Tapi mati syahid ini bukan mudah. Kena ajar di sisi Allah. Allah menentukan ajal. Kalau orang tu tak mati, tak mati macam mana pun. Belum siapa ajar dia. Ketetapan Allah, bukan manusia boleh buat. Mu tengok sendiri rakan-rakanmu yang mati. Di tengah mereka mempertahankan itu, tiba-tiba dia sebarkan Muhammad sudah dibunuh. Muhammad sudah dibunuh kerana ada seorang musyrikin sempat memukul kepala Nabi sehingga berdarah. Lalu beritahu ke kawan dia, Muhammad dah mati dah. Lalu syaitan masuk dalam hati orang Islam. Rasulullah dah mati. Bila dengar Nabi mati, ada yang lemah semangat. Dengar Nabi yang mati lembek, yang lemah semangat. Ada yang
Pusing balik ke Madinah. Muslimat tunggu. Nak tahu berita. Lalu tanya pasal apa balik. Nabi dah mati. Lalu muslimat ambil batu tagur. Mereka ni. Lontar. Mau lari Nabi mati. Mati dengan Nabi lah. Dan ada sahabat-sahabat yang mengatakan Rasulullah mati, kita mati ikut Nabi. Mati dengan Nabi. Mereka lawan habis-habisan. Dan mereka mengatur strategi baru. Berundur ke Teluk Bukit Uhud. Dan naik ambil kawasan tinggi. Musuh tak berani rapat lagi. Musuh berundur. Dalam keadaan Allah Ta'ala menurunkan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tiadalah Muhammad melainkan dia seorang rasul. Seorang manusia yang dilantik menjadi rasul. Telah terdahulu daripada Muhammad rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain ramai, ribu rasul zaman dulu. Ratus, ada kata ratus rasul zaman dulu. Ramai. Apa imma ta'u qutilan khalabtum ala aqabikum? Rasul zaman dulu mati. Ada yang mati sakit, tua. Ada yang mati dibunuh. Ada rasul yang dibunuh. Dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Mati rasul-rasul ini. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan ada lagi Nabi yang mati dibunuh. Dikurung dalam telaga, letak batu besar, mati. Ada rasul-rasul yang mati. Apa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum? Adakah jika sekiranya Muhammad mati atau Muhammad dibunuh, maka tumit kamu berpusing. Kamu meninggalkan Islam. Berpaling tadah daripada Islam kerana Nabi sudah tidak ada lagi. Jadi kafir semula. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Sesiapa yang tumitnya berpaling jadi kafir, meninggalkan Islam, dia tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Tak ada mudarat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Agamanya tidak mati walaupun kamu menyeleweng. Nabi Musa kata kepada Bani Israil, wa in takfur antum wa man fir jami'an. Jika kamu wahai Bani Israel, kamu kafir, dan seluruh manusia kafir belaka, tak mau beriman, Allah Ta'ala Maha perkasa lagi Maha terpuji, kata Nabi Musa. Nabi Musa gerak kepada Bani Israel ni, tambah dengan kata sangat, wahai Bani Israel, kalau kamu pakat kafir belaka, semua manusia atas muka bumi ni kafir belaka, Allah Ta'ala Maha terpuji, Allah Ta'ala Maha perkasa, tak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah, kata Nabi Musa. Maksud yang sama. Barang siapa yang berpaling tadah daripada Islam, dia tidak boleh mematikan Islam, tidak boleh memberi mudarat sedikit pun kepada Islam. Wa sayajillahu syakirin. Allah Ta'ala membalas kepada mereka yang bersyukur di atas nikmat Islam. Allah Ta'ala balas pada mereka yang teguh dengan Islam, yang bersyukur atas nikmat Islam. Dapat kemenangan dunia kalau panjang umur, dapat kemenangan akhirat kalau mati. Allah Ta'ala mesti memberi ganjaran yang besar kepada mereka yang bersama dengan Islam, sama ada menang ataupun kalah, hidup ataupun mati, timbul atau tenggelam. Terus dengan Islam. Senang, susah, bangsat, orang buat macam mana pun, tetap dengan Islam. Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada mereka yang bersyukur. Ini janji Allah Ta'ala. Kerana nikmat Islam, nikmat yang paling besar. Tak boleh pandang nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat kedudukan, nikmat umur. Nikmat-nikmat ni atas dunia saja. Nikmat Islam daripada dunia sampai ke akhirat. Nikmat yang tidak ada bandingan. Barang siapa yang teguh dengan Islam, Allah Ta'ala balas kerana syukurnya dengan nikmat Islam itu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Belum kita terjemah ayat ni, kita dah baca dulu. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi sedih, Sayyidina Abu Bakar baca ayat ni.
Bila baca ayat ni, barulah sedar belaka. Naik semangat semula. Bangkit semula. Allah Ta'ala kata lagi, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Dan tiadalah bagi diri seseorang itu mati, melainkan kena izin Allah, mengikut ketentuan ajal yang ditulis oleh Allah Ta'ala. Yang menentukan umur Allah Ta'ala, bukan manusia. Walaupun dikepung oleh musuh, semuanya pakak nak bunuh dia, kalau ajal dia tak siapa, tak mati. Duduk di rumah sekalipun, kurung dalam rumah takut mati, siapa ajar mati juga. Ini ajal ketetapan Allah. Ajal seseorang tidak panjang dengan sebab dia mencegah kemungkaran. Ulama kata, hadis pun kata, seorang itu jangan takut nak cegah kemungkaran, takut nak cegah kemungkaran berlaku, takut matinya bunuh dia orang. Tidak, Allah Ta'ala menentukan ajal. Bila percaya hak ni, seseorang tu berani, takut menghadapi siapa saja. Tak gun dalam menegakkan Islam. Berani. Berani menghadapi siapa sahaja, berani. Di sinilah contoh sahabat-sahabat Nabi ataupun tabi'in yang berani menegakkan Islam. Berani. Contohnya Rubai' bin Amir. Kita baca kisah dia minggu lepas. Saat dia bakal tugas dia bertemu dengan Rustam, panglima tentera Parsi. Kerajaan besar dunia. Masuk dalam khemah. Panglima tentera Parsi Rustam, jeneral yang paling tinggi sekali. Dihampa dengan permadani yang tebal. Permadani yang mahal harganya. Rubai' masuk dengan lembing, dengan tombak, pikul. Di depan Rustam, dia letak mata tombaklah ke bawah. Letak mata tombaklah ke bawah. Tikam pemadani. Buat kaca pemadani malah tu. Di depan Rustam. Menunjukkan keberaniannya. Berdepan yang paling Parsi. Pasal apa? Kerana melihat kebesaran Allah SWT. Tak takut. Kebesaran Allah Ta'ala yang menentukan. Nabi Musa AS dengan Bani Israel ketika berundur daripada Mesir, sapa di tepi laut. Sapa tepi laut, waktu siang hari, paling belakang tengok debu menjulang ke langit. Menandakan betapa ramainya bala tentera Fir'aun yang sedang memburu mereka. Ada ulama kata jumlah 1 juta bala tentera. Bani Israel dalam ratus ribu. 1 juta tentera Fir'aun mengejar dia. Bila tengok debu menjulang di langit, bila saya kata inna lamudrakun. Inna lamudrakun, kita akan dapat ditangkap. Akan dapat dibunuh. Abilah kita kali ini. Kamu ni Musa pandai sangat, suruh lari, duduk di Mesir balik-balik. Ajak lari. Sekarang ni Fir'aun kejar kita. Laut di hadapan. Bala tentera dia yang ramai di belakang. Inna lamudrakun. Abilah kita. Nabi Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, tidak sekali-kali. Nabi Musa kata, mereka tak boleh menangkap kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama dengan aku, Tuhan aku, Tuhan akan tunjukkan jalan bagaimana menyelamatkan diri. Nabi Musa menunjukkan sifat seorang rasul yang beriman, yang kuat iman. Tak takut, tak gementar dengan 1 juta bala tentera Fir'aun. Kerana kekuasaan Allah lebih lagi. Berani. Tariq bin Ziyad bawa bala tentera belah-belah ribu mendarat di Spanyol. Sebuah kerajaan daripada utara Afrika. Lalu diperintah supaya kapal yang bawa dibakar. Dibakar kapal. Tak boleh balik dah. Tariq berucap mengatakan, musuh di hadapan kamu, laut di belakang kamu, di mana nak lari? Kata Tariq. Musuh di hadapan, laut di belakang, habis kena bakar kapal. Aku denganmu juga. Tariq kata, aku dengan kamu juga. Dengan bala tentera ini, Tariq bin Ziyad berjaya menawan Spanyol.
mengalahkan musuh yang berlipat kali ganda besarnya dengan izin Allah. Bukan saja zaman Nabi, termasuk zaman selepas Nabi. Ini berlaku. Kerana mati ditetapkan oleh Allah. Di sinilah orang Islam bila berjumpa dengan musuh tak boleh undur. Tak boleh undur sama ada mati ataupun menang. Kecuali berundur kerana strategi peperangan diizinkan. Berundur kerana nak bergabung dengan kawan di belakang, nak meneruhkan lawan lagi. Ini diizinkan. Kalau undur lagi, tak boleh. Dosa besar. Dosa besar. Ini sebut dalam Quran. Dosa besar. Ini orang Islam. Kerana orang Islam dia percaya kepada kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menentukan ajal seseorang. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang hendak ganjaran dunia, aku beri padanya, Tuhan kata. Barang siapa yang nak dunia, aku beri. Wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Barang siapa yang nak ganjaran hari akhirat, aku akan beri juga, Tuhan kata. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan balas pahala yang besar pada orang yang bersyukur dengan nikmat Islam. Itu ayat ini. Barang siapa yang nak dunia, aku beri, Tuhan kata. Barang siapa yang nak akhirat, aku beri juga. Aku beri juga. Dan Allah Ta'ala memberi ganjaran yang besar kepada mereka yang bersyukur. Dapat ganjaran dunia, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Boleh pahala. Dapat akhirat pula, lagi besar ganjarannya, upahnya, lagi besar. Ada orang boleh ganjaran dunia, mampu situ. Habis situ dengan dunia aja. Tak ada, lupa pada hari akhirat. Punah kan. Orang yang bersyukur pada Islam, boleh dunia ikut Islam. Jadi jambatan menuju ke syurga di hari akhirat. Kalau orang tak nampak akhirat, boleh jambatan dunia, buat jambatan ke neraka. Tak ada bahagian untuk akhirat. Ini Tuhan kata. Aku akan balas, kami akan balas kepada mereka yang bersyukur. Sesuatu Tuhan beri semangat. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna katsir. Beberapa banyak nabi-nabi zaman dahulu yang berperang bersama dengannya. Orang yang rapat dengan Tuhan, rabbiyuna katsir. Pengikut-pengikut nabi zaman dahulu yang rapat dengan Allah. Berjuang dengan nabi. Berjuang dengan Rasul. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Tidaklah mereka merasa hina. Mereka merasa takut dan pengecut. Dan sebab mereka ditimpa bencana, kesusahan dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Sama ada mereka mati dibunuh atau mereka cedera dan luka, tak takut. Pengikut zaman dahulu, rabbiyuna katsir, orang yang rapat dengan Tuhan. Tak sedih dengan apa yang ditimpa oleh dia. Terus. Sahabat-sahabat begini kisahnya. Satu cerita yang menarik. Dalam satu peperangan, ada sahabat tu kena panah, tubik mata. Nabi ambil mata ubah semula, cerah mata dia. Sampai tua cerah mata dia. Abu Sufyan dalam satu peperangan, Abu Sufyan ni ketua perang Uhud ni, ketua kafir dalam perang Uhud. Abu Sufyan ketua kafir dalam perang Uhud. Lepas tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan berjuang dengan Nabi. Dalam satu peperangan, Abu Sufyan kena panah di mata. Lalu Nabi nak ambil, nak ubuh pula mata dia. Macam hak sahabat tadi, cerah. Abu Sufyan kata, jangan, biar gini mata saja. Kerana saya lawan Islam dulu. Dulu saya lawan Islam, saya lawan Nabi, perang Nabi. Padang Tuhan ajar saya, biar buta begini, kata dia. Nabi lah beritulah. Maka Abu Sufyan buta sebelah. Ini. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak berasa lemah. Mereka tidak berasa takut. Apa yang mereka terima dengan sebab mereka berjuang menegakkan Islam. Dengan sebab mereka mati ataupun cedera. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak lemah meneruskan perjuangan. Tak lemah walaupun luka-luka dalam perang Uhud, terus meneruskan perjuangan. Kita akan baca ada kemudian ayat-ayat menyebut bagaimana balik pada perang Uhud, Nabi suruh pergi semula kejar musuh.
Lalu mereka bangkit semula menyahut seruan Nabi. Ada yang dipapah, yang sudah cedera ikut kejar musuh, dan musuh lari. Ini bukti wama dha'ufu, dan mereka tidak lemah dengan sebab mereka cedera dan sebagainya. Wamastakanu, dan mereka tidak berasa hina, dan mereka tidak tunduk pada musuh-musuh Islam. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala sangat kasih pada orang-orang yang sabar menghadapi ujian, menegakkan agama, memenangkan agamanya. Wa ma kana qawluhum illa an qalu, dan tidak adalah kata-kata mereka malaikat mereka menyebut kepada Allah, Rabbana ighfir lana dhunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Perlu dia apa orang kafir? Boleh dengan sebab kita tewah ni, kita buat salah, kita buat silap, maka Tuhan ajar kita, Rabbana ighfir lana dhunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dia dah doa, wahai Tuhan yang mampu habis musuh ni. Tak. Wahai Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Takut kami buat salah, takut. Sebab itulah tak menang. Sebab itulah jadi begini. Ada dosa. Ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan melampau kami dalam urusan kami. Boleh kami kan jadi kami tak jaga adab, tak jaga disiplin, tak jaga peraturan, melampaui batas. Wahai Tuhan, ampunilah kami. Dengan sebab kita langgar peraturan, Tuhan tak beri menang. Adabnya tak ada, Tuhan tak beri menang. Memanglah berlaku. Malam-malam tak apa posta, sampai pukul 3 pagi. Lepas tu subuh dah bayar. Contohnya. Contohnya bukan bayar. Mudah je. Subuh kena sembahyang. Walaupun bangun tengah malam pun. Kecuali dok sedar. Itu. Dalam keadaan kami melampaui batas. Kami dah jalan tugas. Tiba-tiba ada kami tinggal tugas. Tanggungjawab dengan Tuhan. Wasabbit aqdamana, dan tetapkan pendirian kaki kami. Tak lari dalam medan perjuangan. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir yang menentang Islam. Lalu Tuhan jawab, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Lalu Allah Ta'ala berikan kepada mereka kelebihan atas dunia. Atas dunia Tuhan beri kelebihan dah. Tak susah hidup. Tak ada apa-apa. Senang, tak lapar. Berkat. Ada orang boleh jatuh-jatuh, susah tak negara tidur. Kita boleh ratus-ratus yang negara tidur molek. Ada orang boleh sampai jatuh-jatuh, tak negara tidur. Tak negara tidur. Ini. Fa'atahumullahu thawabad dunya. Lalu Tuhan beri kepada kami pahala atas dunia. Senang, tak ada apa-apa. Ada orang boleh balok, boleh tu, boleh ni, duduk negara tidur nak jaga kepitih. Sampai aku darah tinggi pula jadi macam-macam. Ada orang tak ada apa, sihat je, tak ada apa. Walaupun boleh sikit. Tuhan beri berkat atas dunia. Wa husna thawabil akhirah, dan yang lebih baik pahala di hari akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang buat baik. Orang buat baik kerana agama, kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.